Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar anda semua? Doa saya sentiasa mengharapkan anda sihat walafiat. Apa khabar Saudara Jaafar, Saudara Zamri TJ, Saudara Azman, Saudara Aziz, Aziz Muhammad dan Joka Karim, Saudara Manap Talib, Saudara Ilyas Muhammad, Waalaikumsalam. Saudara Zamari LC, Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, Saudara Abu Samah, Waalaikumsalam. Puan Zalina, Saudara Muhammad Rana, Saudara Syahad Ibrahim, Saudara Muhammad Kapli, itu juga Saudara Zamri Ibrahim, Syam Haji Nawawi, Joka Karim, Puan Hasnah, apa khabar anda semua? Saudara Muhammad Badun, Muhammad Kapli, Saudara Ahmad Map, Saudara Azlim Abdullah, Saudara Air Mata MKT dari Tanah Merah, Kelantan, Saudara Hafiz Hazara, Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, salam dari Kemayan. Raja Kamar, Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat. Saudara Zek Zul, Puan Salmiah Ahmad, Saudara Yusuf Awang juga dari Tanah Merah, Kelantan, Puan Halimah Hashim, untuk salam warga Cidamai, Bak Daud, Saudara Syahar, Saudara Puan Hajah Comel-Comel, Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, Perak, Halimah Hashim, Saudara Tukiran Kitab, apa khabar sahabat? Orang Muar, Saudara Rosmini dari Pontian, Johor, Saudara M.A. Arifin, Saudara Jebat Pembela, Azizul Mak Yusof, Saudara Salih Lembang, Puan Nuriah Arsyad, Saudara Abu Samah daripada Bandar Puchong, Selangor, Saudara Zamri Abdullah, Saudara Puan Syaliah Ahmad, Saudara Azawan, Saudara Jamaluddin, Saudara Muhammad Madam K, Richard Bakri, Zamri Abdullah, Zainuddin Ismail. Itu juga Pak Chu dari Langkap Perak, Puan Nuriah Arsyad, Saudara Syamsul Anwar, Sri Temasik dan tentu dari Singapura, Saudara Puan Nur Maria, Saudara Syahaz, Saudara Jaafar Jeff, salam dari Sempurna Sabah katanya. Saudara Wan M. Bakri, Rusni Koringot, orang Sarawak, apa khabar? Khabar baik semua. Lim Bun Chang, apa khabar Saudara? Saudara Ramzul, Alhamdulillah lah, Saudara Tukiran Kitab kerana dia sihat. Mira, salam dari Kelantan katanya. Saudara Zaid Hiru, Waalaikumsalam. Itu juga Muhammad Syahki Ismail, Saudara Muhammad Syah Ismail, salam. Satu Malaysia hadir dari Parlimen Parit Perak, Saudara Muhammad Syah Ismail, Saudara. Saudara Zul Marshall, Awang Yusof, itu juga Saudara Syaliah Ahmad dari Putrajaya, Saudara Muhammad Zulkifli, Saudara Mak Isa, Saudara Khoyum Amri, begitu juga Azali Kasim, Saudara Ramzul, Azul Hamid, Saudara Lim Bun Chiang, terima kasih. Limut, Saudara Mendan, salam perjuangan katanya. Ni Saudara Saudara Noh, Saudara Barbarossa, Maimunah Syawal dari Port Dickson, Puan Maimunah, Saudara Azizul Abdul Hamid, Saudara Abu Nem dari Taiping, Perak, Saudara Mat Zain Hilmi, Saudara Muhammad Zulkifli, Saudara Sakina, Saudara Abdullah, Saudara Ramzul, Ramli Osman, terima kasih daripada Bagan Datuk Perak, Saudara Ramli Osman, saudara. Itu juga Aizul Abdul Hamid, salam Kerajaan Perpaduan, Saudara Muhammad Johari, Dayang Selha, Saudara Airin Syahrin, begitu juga Gani Jabi, KP Gombak Steel, siapa dia tu tak tahulah, saudara. KP Gombak Steel, terima kasihlah mengirimkan pada saya sekuntul mawar merah. Saudara Aziz, Saudara Edi Tahir, komen tak naik. Dia kata kalau komen tak naik, buat bodoh je lah. Saudara Edi Tahir, naik. Tapi kadang-kadang laju sangat, tak sempat nak sebut. Saudara Edi Tahir, jangan marah. Rupanya anda seorang yang tidak penyabar. Saudara Aziz Kota, Saudara Mat Rozi dari Kelantan, Saudara Wan Hizam, Saudara Mat Afizan, Tengku As, apa khabar? Saudara Hassan Samsudin, Saudara Yahya Darus, Penang mari katanya. Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Puan Saklina, Saudara Abdullah, dan Puan Hamidah Rashid, serta Puan Robiah Husin, Saudara Mak Sapri, selamat malam. Saudara Meriah Dain, dia Waksu, dan juga Dr. Akal, apa khabar dok? Ibnu Razi, Cik Latif daripada Kuala Terengganu, Ramli Bembasu Ram, Cik Awang, salam perpaduan, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya minta maaf lah, saudara.
Yus Idra, saudara Abdul Kadir, saudara Abi Haris. Itu juga Lenovo, Mazlan Lan dan Abdul Malik. Salam pencerahan dari Temeloh katanya. Saudara Muhammad Fahmi. Baik saudara, seperti biasa, tapi hari ini dan sebagaimana yang saya terima peringatan daripada pemilik laman ini, mereka tidak bagi lagi saya menyebut isu-isu tentang berkaitan dengan penyakit yang kita alami sekian lama. Bagaimanapun penyakit sebut kita alami, negara kita ni diserangnya dah bermasuk hari yang ke-1167. Jadi anda tahulah apa yang saya maksudkan. Nak sebut perkata itu tak boleh katanya. Ya, Zarul Nizam. Sebab itu adalah peringatannya, kalau tidak nanti masalah pula. Tak boleh nak ada tak boleh siaran pula nanti saudara. Ya, saudara Johasri, saudara Adi Tahir malam ini katanya merhati saja. Eloklah tu saudara. Maunya begitu. Saudara Bro Jimmy, dia kata pantun dari saudara Jimmy. Apa pantunnya saudara Jimmy? Buah binjai rasanya masam, dihiris mak piah, dibuat jeruk. Keadaan politik tidak tentram, ekonomi pula semakin teruk. Itulah keadaan saudara Zarul Nizam, saudara Zul, begitu juga Puan Rafiah, saudara Johasri. Ya saudara. Baik saudara, hari ini hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, hari yang ke-1167. 1167 penyakit tu menyerang kita dan masih lagi belum usai saudara. Walaupun saya dah terima semalam apa ini kenyataan daripada Kementerian Kesihatan, tapi tak boleh nak sebut. Nak buat macam mana saudara? Sebut nanti, tersalah sebut nanti terus digamnya pula saya ni. Baik saudara, kita masuk segmen e-commerce. Puan Rafiah dari Brunei. Saudara Puan Rafiah daripada Brunei. Saudara, bagi teman-teman yang mempunyai produk untuk membolehkan saya wawarkan produk anda, tak ada masalah. Hubungi Al-Azhar saudara di talian 0113041241. Saudara, Al-Azhar masih memasarkan setangih bakurnya bersama dengan minyak wangi daripada tanah Arab yang dibuat berasaskan daripada kayu hud. Ya saudara, pati kayu hud. Saudara, kalau tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Ya, saudara Ali Osman, saudara Raja Rosli, apa khabar aku? Saudara Puan Rahman daripada Subang Jaya. Siti Farehah 017-711-4300. Jangan lupa saudara Megat Zarudin, saudara Otai, saudara Azli, saudara Rahman. Saudara, dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan saudara. Harga murah, harga rahmah. Dan juga simpulan kasih Cik Siti. Memang sedap, memang murah harganya. Saudara, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dan juga jangan lupa popiah sira Lady Maria. Tak banyak lagi bekalan yang disiapkannya. Lady Maria dengan popiah sira Lady Maria, rasanya rangup, pedas dan manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Teman-teman yang nak berniaga, saya selalu katakan, anda boleh jadi ejen kepada Puan Rose Chun. Rose Chun boleh dihubungi di talian 012-257-5917 kerana Puan Rose Chun sedang mencari teman-teman untuk menjadi ejen produknya. Iaitu merupakan makanan sihat yang berasaskan oat, saudara. Sesuai untuk dimakan pada waktu pagi, kerana ia boleh mengenyangkan perut, menambahkan tenaga, saudara, untuk sebagai mengurangkan masalah sembelit, menyeimbangkan tahap kolesterol dan juga menyeimbangkan nutrisi dalam badan. Ini makanan ini dalamnya tu terhimpun kurma, madu, delima, aprikot, ubi bit, chia seed, vitamin C dan kolagen. Hubungi Puan Roschun di talian 012-257-5917. Itu saja seketika saja saudara, segmen e-commerce kita. Baik saudara, apa khabar saudara Puan Rashidah Ahmad? Waalaikumsalam dari kota Singapura. Saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Pahang. Puan Fadilah Abdullah. Itu juga dengan Mbak Daud. Salam. Nak bincang isu apa malam ni? Malam ni macam-macam cerita Mbak Daud. Macam-macam cerita. Saudara Azli, saudara Pak Dinden, saudara Cik Pauzi, Cik Jonet, Anazek. Azli tanya apakah saudara Zaid sudah serik dengan PAS. Malam ni kita siarkan, kita bicarakan benarnya, ya.
Tu dia, Eddie Tahir. Dia kata dia memerhati, tapi tiba-tiba dia masuk dengan daun ketum pula katanya. Ya, Ana Zack, Azhari Syam dari Gopeng Perak. Saudara Haikal, bila nak mengundi ni? Sabar dulu, saudara. Baik, saudara. Kita santun dulu naluri kehidupan. Ini penting, saudara, untuk kita hayati bersama. Kerana, saudara, banyak orang tak tahu, perlu saya beri penjelasan, bahawa takwa itu bolehlah disifatkan sebagai himpunan. Sifat-sifat kebaikan itu mahmudah, sama ada secara zahir ataupun batin. Takwa juga membawa pengertian, iaitu pemeliharaan, penjagaan atau perlindungan. Artinya, saudara, takwa itu adalah rasa dalam hati yang menggerakkan seseorang untuk memelihara dirinya daripada melakukan perkara-perkara dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar yang boleh memudaratkan agamanya. Asal usul takwa adalah menjaga daripada kemusyrikan, ataupun menjaga daripada dosa dan kejahatan serta hal-hal yang meragukan, yang dipanggil sebagai syubhah. Saudara, keadaan itu sama dengan orang sakit yang berpantang daripada satu makanan kerana takut penyakitnya bertambah kronik. Jadi takwa artinya kewaspadaan, menjaga benar-benar perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan perkara yang memudaratkan agama itu terbagi pada dua, saudara. Pertama, perkara-perkara yang jelas itu haram. Yang kedua, perkara-perkara halal yang diambil secara berlebih-lebihan. Imam Al-Ghazali telah membagikan takwa itu kepada dua bahagian. Pertama, takwa fardu, iaitu istiqamah dan taat menjaga diri daripada melakukan perkara yang haram. Dan kedua, takwa itu adalah adab diri. Itu menahan diri daripada berlebih-lebihan dengan perkara yang halal kerana takut dihisap dan malu kepada Allah pada hari kiamat nanti, saudara. Ya, buat baik pun jangan berlebihan, orang kata. Contohnya pergi semayang, tinggalkan segala amalan-amalan atau tugas dan tanggungjawab kita. Tak boleh juga. Masing-masing segalanya bersederhana. Ya. Saudara MGR, Saudara Eddie Tahir, dia kata biar gelak lah katanya. Puan Nurlis Razwan dari Kuantan hadir. Cuaca malam pun berbahang memang, saudara. Saudara Osman, Saudara Jahrudin, Saudara Ninan Shah Hassan, Saudara Nin Shah Hassan, Dit Mahazir. Saudara, memang panas sekarang ni. Saya pun mandi pun senja tadi sebelum solat maghrib saya mandi, tak rasa sejuknya pun. Dah tak ada sejuk. Tambah pula badan kena berbahang sekarang, saudara. Dan kita santuni pula mutiara kata. Mutiara kata ini, saudara, pernah dilontarkan ataupun diungkapkan oleh almarhum Datuk kepada Tun Abdullah Badawi, datuknya. Dia almarhum menyatakan bahawa bila kita merdeka nanti, janganlah ada pemimpin yang mengambil kesempatan menimbun kekayaan di atas belakang rakyat. Itu peringatan ataupun kata-kata mutiara, kata-kata hikmah yang pernah dilontarkan oleh almarhum Syekh Abdullah Fahmi. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab menetapkan hari kemerdekaan negara kita 31 Ogos, saudara. Dan beliau adalah datuk kepada Tun Abdullah Badawi, Perdana Menteri kita, mantan Perdana Menteri kita. Saudara, ingat, bila kita merdeka nanti, pesannya, janganlah ada pemimpin yang mengambil kesempatan menimbun kekayaan di atas belakang rakyat. Terima kasih, Saudara Abdul, Kota Baru hujan tiap-tiap petang nampak gayanya. Itulah keadaannya, saudara. Dan peringatan beliau itu perlu kita santuni, kita hayati, khususnya oleh para pemimpin kita, saudara. Dan saya tadi terima kiriman pantun Pak Nazil, dan beliau menghantar gambarnya sebab ada Pak Chu minta nak tengok gambar Pak Nazil, tapi saya tak tahu nak ditransferkan. Sebab saya tidak mempunyai apa yang ada keluar dalam saya punya telefon, nak ditransfer tu saya tak reti, saudara. Nantilah, kalau senang-senang nanti, kalau admin kembali bertugas nanti, bolehlah kita siarkan gambar Pak Nazil. Lawa orangnya, saudara, kacak bergaya waktu muda. Tapi sekarang ni dah ada janggut, apa semua tu, memanglah dalam usia 80-an. Bagaimanapun kita berdoa agar Pak Nazil sihat walafiat di Perlis, saudara. Kata Pak Nazil, sagat kelapa tumbuk lada, siang ikan, ibu menanti. Jangan teralpa berusia muda. Tua bukan syaratnya mati. Jadi Pak Nazil mengingatkan kita, jangan kita alpa kerana usia kita muda.
Sebab kematian itu bukanlah syaratnya mesti dah tua. Saudara Yahya Armin, saudara Pada Aidi, saudara Yusri, saudara Adi Warna, begitu juga saudara Azmi Omar. Kenapa suara slow? Tak tahulah saya pula. Saudara Mahan Hassan, saudara Edi Tahir, dia kata dia suka sebut nama on Melayu ni sedap ni. Kemudian tambah Pak Nazir lagi, ketawa berdekah, beria-ia, tidak perasan, dipeluk teman. Semakin bersedekah, semakin bahagia. Begitulah insan ikhlas beriman. Jadi kalau kita beriman, kita ikhlas dalam memberi sedekah, dan kita menambah kebahagiaan hidup kita sebenarnya. Apa khabar saudara Megat Zulkifli dari Teluk Intan Perak, Puan Intan Zalindan, saudara Kazani Kazani, salam untuk warga Jeddah Damai, Sodin. Begitu juga Puan Kalsum 89. Baik saudara, saya tetap akan mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had dalam keadaan suasana ekonomi yang sebegini. Tambah-tambah lagi kalau dibelanjakan wang negara tanpa had, kita bimbang. Negara boleh jadi muflis. Itu pesanan saya saban hari saudara. Mudah-mudahan pimpinan negara dapat mendengarnya saudara. Ya, saudara Mat Zaki, saudara Raja Syahrizat, apa khabar aku? Dan saya juga ingin mengingatkan teman-teman yang menyunting semula live saya ini, dan anda masukkan dalam apa saja channel yang ada, saya tak marah. Tetapi anda harus bertanggungjawab. Saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda postkan, apa semua, saya tak mampu memantau. Saya harap gunakanlah bahasa yang baik kalau anda menulis dalam culipan saya itu, serta mematuhi syarat-syarat oleh Kementerian Komunikasi saudara. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik, matlamat tak lebih. Hanya sekadar memberi informasi apa yang berlaku di negara kita. Dan juga kalau bila saya memberi pandangan dan komen, kita mesti berpegang pada prinsip, ya saudara Nur Azman, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Edi Tahir, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara. Saya Adnan. Kalau anda nak menulis apa-apa, boleh, tak ada masalah. Saya Adnan daripada Sabak Bernam. Asalkan gunalah bahasa yang baik. Kalau saudara nak menyantuni, anda tak setuju pun tak masalah, tak ada masalah. Asalkan tulisan-tulisan anda dalam laman muka buku ini gunalah bahasa yang santun, sebab kita adalah warga bangsa yang sentiasa menjunjung peribadi bangsa kita. Abdul Hamid, salam. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Betul saudara, saudara Angah selipar katanya. Baik saudara, dan saya cuma mengharapkan daripada anda, jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Berusahalah supaya medan ini bertambah jumlah viewersnya ataupun penontonnya di mana-mana channel yang anda lihat. Saya nak sebut tak boleh channel-channel itu saudara. Saudara Edi Tahir, agreed to disagree without agreement. Itulah keadaannya saudara. Baik saudara, laporan pertama. Laporan pertama saya tentulah tentang ramalan kaji cuaca. Kerana menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, bahawa hujan lebat, ribut petir beserta angin kencang dijangka melanda di 7 buah negeri sehinggalah lewat malam ini. Saudara, antaranya cuaca yang sama berlaku di Kedah, iaitu membabitkan kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Sik, Baling dan Kulim. Sementara di Perak pula, ia membabitkan kawasan Hulu Perak. Dan di Kelantan, kawasannya adalah daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok dan Pasir Putih. Sementara itu di Terengganu, saudara, ramalan itu dijangka berlaku di Besut, Stew, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Dan di Pahang pula, ia membabitkan daerah Rompin. Sementara itu, ramalan cuaca juga turut meramalkan di Johor, ia membabitkan kawasan Mersing, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Berhati-hati saudara, sebab musim sekarang ni tiba-tiba waktu petang, waktu malam datang hujan ribut. Ini sebagaimana yang dialami oleh penyanyi yang terkenal dengan lagu Nasi Dagang di Kota Baru, iaitu Puan Rosmaria Abdul Hamid. Dalam usia 70 tahun, beliau berkongsi kejadian bagaimana rumahnya telah dipukul ribut yang kuat kira-kira jam 5 petang semalam. Saat itu katanya dia sedang menjahit pakaian yang ditempah oleh pelanggan.
Puan Rosmaria dia kurang ada menghadiri majlis-majlis nyanyian dan sebagainya, tapi meneruskan usahanya sebagai menerima tempahan jahit baju di Kota Baru, saudara. Katanya kejadian itu berlaku sekitar jam 5 petang semalam, dan itu merupakan kali pertama yang dialami olehnya sejak beliau tinggal di situ. Malahan katanya dalam usia selepas 67 tahun. 67 tahun ke rumahnya, kediamannya, maka inilah semalamlah pertama kalinya. Kerana ketika itu katanya dia bersama dengan seorang anak berusia 19 tahun dan cucu berusia 1 dan 4 tahun yang berada di bilik tidur di tingkat atas. Jadi apabila ribut kuat berlaku, dia kata dia segera mendukung cucu dan mengajak anaknya untuk bersembunyi di bilik, kerana khawatir bimbang bila tengok angin kencang, ribut dan sebagainya. Dan dengarlah bunyi zing keluar, kayu jatuh dan sebagainya. Bila reda je hujan, dia buka saja pintu rumahnya, dia lihat bersepah zing, kayu-kayu, mengakibatkan rumah dia teruk. Rumah dia kena landa ribut, saudara. Dan saat ini kerugian tak dapat ditaksirkan, tapi alhamdulillah katanya ada juga teman-teman yang datang membantu. Jadi saudara yang mahu membantu beliau, rumahnya di mana ya? Di Jalan Sultanah Zainab di Kota Baru, Kelantan. Teman-teman yang tinggal di Kota Baru, Kelantan, bolehlah melawat, melahirkan simpati kepada Puan Rosmaria Abdul Hamid. Jangan lupa saudara, penyanyi lagu Hari Raya dan Nasi Dagang. Saya rapat dulu juga dengan Puan Rosmaria ni dulu, saudara. Dah lama tak jumpa, dekat 40 tahun dah. Ya saudara. Itu gambaran keadaan cuaca di Kota Baru semalam pun katanya memang ribut teruk di Kota Baru. Harap-harapnya tidaklah berlaku berterusan malam ni. Mudah-mudahan musibah tidak terus menuntut korban lebih teruk lagi, saudara. Saudara Razali Stapa, dia kata Pasir Mas pun dah redup dan hujan. Fazilah Abdullah, kena ingatlah. Tak payahlah saudara. Bagi saya nak maki-maki orang ni pun Fazilah Abdullah Ahmed, dia kata pasal PMBest buat jana wibawa. Saya sebut jana wibawa ni saya cepat marah. Sebab saya melihat ada pengkhianatan. Puan Habibah binti Jonet, saudara Intan Faza, saudara Shah dan Manpol. Saudara Puan Raziah Min. Saudara. Baik saudara. Selain daripada laporan kedudukan, ribut, ramalan keadaan cuaca, saya agak seriau juga saya bila melihat laporan bagaimana ringgit. Nilai ringgit kita ni nampak gayanya hari ini ditutup dalam keadaan lemah, berubah, dan ia tidak berubah saudara berbanding dengan pertukaran dengan dolar Amerika. Hari ini saudara, kerana menurut pakar-pakar mengatakan ia adalah dipengaruhi oleh faktor luaran. Kerana memandangkan pasaran saat ini menunggu hasil undian berkaitan siling hutang Amerika Syarikat oleh Kongres Amerika esok. Kalau Kongres membuat keputusan yang positif, maka positiflah kedudukannya. Sebab ekonomi Amerika dalam keadaan sekarang teruk. Sebab itu dia terpaksa membawa ke Kongres, ke Parlimen untuk mungkin nak menambah hutang dan sebagainya, saudara. Pada jam 6 petang tadi, unit tempatan berada pada harga RM4.60 bagi $1 Amerika. Menurut Ketua Ahli Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, ringgit secara amnya masih lemah berbanding dolar Amerika yang bergerak mencecah setinggi RM4.61 sebelum ditutup menghampiri 461. Tidak banyak yang boleh diperkatakan mengenai ringgit ketika ini, memandangkan pelabur masih menumpukan secepat mana untuk isu had hutang Amerika Syarikat boleh diselesaikan. Dari sudut teknikal, mata wang tempatan berada dalam keadaan terlebih jual katanya, dan menunjukkan risiko penurunan ringgit nampaknya selanjutnya adalah terhad. Jadi buat masa ini dolar Amerika berada di bawah paras 462 katanya. Pada penutupan hari ini saudara, ringgit diniagakan tidak berubah dengan kebanyakan mata wang utama lain. Unit tempatan susut berbanding pound. Dah sekarang ni 1 pound England 1 pound sudah pun RM5.71. Sangat tinggi. Dan pada
untuk 1 dolar euro pula adalah RM4.93. Tinggi. Jadi saya harap saudara bertenang, bersabar. Pastikan kita sentiasa untuk berhemah dalam berbelanja, saudara. Sementara itu untuk di negara-negara ASEAN, saudara, pada masa ini unit domestik meningkat berbanding rupiah Indonesia kepada 369 bagi RM1, saudara. Ketika ditutup semalam, ia telah pun naik berbanding baht Thailand kepada RM1 pada 13.22 baht. Saudara, ringgit tinggi berbanding peso Filipina, RM1 berbanding 8.16. Ketika ditutup pada Isnin semalam, ia rendah berbanding dengan dolar Singapura. $1 Singapura nilainya RM3.40. Itu keadaannya, saudara. Jadi, saya haraplah dalam keadaan ekonomi begini harus berhati-hati, ya, saudara Chandran, saudara Mampu, saudara Cik Long, saudara Mah Buhari, saudara Puan Fazilah Abdul, Waalaikumsalam, Puan Salimah Ahmad. Tapi dia kata, LPG cakap ringgit jatuh baik untuk negara. Tak tahulah, ini semua kadang-kadang ni. Masalahnya pemimpin kita ni suka membuat kenyataan yang tidak menyenangkan hati rakyat. Sebab itu semalam Tuan Musa Hitam mengingatkan, menteri-menteri harus berhati-hati, rakyat boleh bersabar 3 ataupun 5 bulan, lepas tu rakyat mengamuk nanti, katanya. Itu kata Tuan Musa Hitam. Sudah Edi Tahir lupa, tadi kata nak berhati je. Puan Pozia Ismail, saudara Jasa PES, saudara. Baik, saudara, untuk anak-anak, ini kadang-kadang sebagai ibu bapa kita runsing, bila pula keputusan SPM tahun 2022, anak-anak masih di rumah menunggu result. Hari ini Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan bahawa keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2022 akan dikeluarkan pada 8 Jun. Hari ini 30, besok 31, 8 hari lagi lah, saudara. Jadi menurut Kementerian Pendidikan, seramai 403,637 orang calon telah mendaftar dan menduduki peperiksaan SPM tahun 2022 di sejumlah 3,355 pusat peperiksaan seluruh negara. Dan sebagai sejumlah 130,318 orang petugas peperiksaan telah dilantik bagi keseluruhan peperiksaan. Ramai juga, saudara. 131,318 petugas yang memeriksa kertas-kertas pemeriksaan. Calon-calon sekolah boleh memperoleh keputusan mereka di sekolah masing-masing mulai jam 10 pagi pada 8 Jun. Sementara bagi calon persendirian, keputusan peperiksaan akan dihantar melalui pos atau calon boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri tempat calon mendaftar. Waktu masa dia nak ambil periksa tu, dia mendaftar, boleh dapat daripada kawasan tersebut. Jadi ataupun dalam talian secara sistem pesanan ringkas untuk mendapatkan ringkasan keputusan SPM tahun 2020 dengan menaip SPM jarak, perlu letakkan nombor kad pengenalan, kemudian jarak sikit, angka giliran dan hantar ke 158888. Saudara boleh dapat juga keputusan ini pada 8 Jun nanti. Itu tentang anak-anak kita yang mengambil peperiksaan. Saya juga menerima berita daripada Tanah Suci Mekah. Sekarang ni musim haji, saya. Ramai warga kita yang sudah pun bertolak, ada yang masih sekarang menunggu penerbangan. Mungkin ada yang sekarang ni berada di lapangan terbang Subang dan di lapangan terbang Pulau Pinang, juga di lapangan terbang Alostar. Tapi saat ini, hari ini katanya sejumlah 9,078 jemaah haji sudah pun berada di Tanah Suci Mekah. Meliputi 2,900 orang di Mekah dan 6,112 orang di Madinah. Mereka merupakan jemaah yang telah pun berlepas sejak 21 Mei dan melibatkan 30 daripada 98 penerbangan. Dijangkakan bahawa terdapat 98 penerbangan ke Tanah Suci Mekah dan pesawat terakhir dijangka tiba di Tanah Suci Mekah pada 21 Jun. Hari-harilah ada penerbangan, saudara. Menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman, setakat ini operasi haji berjalan lancar dan kesihatan para jemaah berada dalam keadaan baik. Jadi, kalau keluarga yang mengharapkan jemaah kita sihat,
Alhamdulillah. Cuma katanya terdapat 8 jemaah yang dimasukkan ke hospital, iaitu 6 individu di Hospital Tabung Haji di Madinah dan Mekah. 2 lagi ditempatkan di Hospital Arab Saudi di Mekah. Mereka berusia 60 tahun ke atas dan dirujuk ke hospital kerana mengalami jangkitan paru-paru. Dan seorang wanita cedera di kaki kerana terjatuh. Bukanlah serius sangat saya. Maklum sajalah di Mekah tu bila orang ramai semua, kadang-kadang jalan licin, jatuh cedera di kaki. Menurut Syekh Saleh, Malaysia sekali lagi menjadi negara pertama yang mendapat kebenaran daripada kerajaan Arab Saudi pada 25 Mei lalu untuk membuka operasi pusat kesihatan di Madinah. Jadi artinya saudara, jemaah haji jangan risau. Kita mempunyai pusat operasi kesihatan. Berdoalah kita agar semua jemaah haji yang berada dalam suci Mekah dan di Madinah, mereka bakal memperolehi haji yang mabruk, saudara. Itu tentang haji. Ini saya tengok juga Al Jazeera melaporkan. Ini tentang Jolo yang kita tunggu-tunggu bila nak bawa balik. Kabarnya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah percaya bahawa ahli perniagaan dalam buruan Lau Tek Jo ataupun Jolo kini bersembunyi di Macau. Ini menurut laporan daripada Al Jazeera, bahawa katanya SPRM dalam satu jawapan bertulis kepada Al Jazeera, pihaknya percaya bahawa individu yang dikendaki berhubung kes Satu Malaysia Development YNDB berada di Macau. Dia berkumpulan katanya bahawa memanglah dia melaporkan bahawa Ki Kok Tiam telah pun ditahan tapi telah pun dilepaskan, dibebaskan. SPRM turut berkata laporan itu bahawa kerajaan Malaysia tidak menerima sebarang pemakluman dari Macau berhubung tindakan menghantar pulang Kok Tiam. Namun mereka mengetahui bahawa dia dihantar pulang ke Macau berdasarkan rangkaian risikan. Saudara, SPRM turut maklumkan bahawa Kok Tiam mengesahkan telah berjumpa dengan Jolo serta beberapa orang lagi suspek YNDB dalam buruan termasuk Eric Tan Kim Lung, Casey Tang King Chi, Geh Cho Heng dan Nek Faizal di Macau. Jadi mereka semua berada ataupun bersembunyi di sana. Dan kita tahulah saudara, pada awal Mei lalu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memaklumkan bahawa Malaysia sedang berunding dengan beberapa buah negara menerusi saluran diplomatik untuk mempercepatkan proses membawa pulang mereka ini, saudara. Itu apa yang berlaku di Macau berhubung dengan kes YNDB. Dan ini cerita kononnya tuduhan bahawa parti-parti politik, saya tak mau sebutlah, saudara. Memang tapi maka menjawab adalah jawapan, sebab kesan daripada Datuk Azalina, Menteri Jabatan Perdana Menteri, mengatakan bahawa pihak SPRM belum lagi memperoleh sepenuhnya siasatan berhubung tentang adanya parti politik yang mendapat dana politik daripada pesyarikat judi. Dan hari ini, saudara, seorang ahli perniagaan telah menyerahkan dokumen yang didakwa mengandungi bukti adanya kaitan antara Perikatan Nasional dengan syarikat perjudian kepada SPRM. Semalam dia berhubung dengan SPRM dan membawa bukti-buktinya. Ahli perniagaan tersebut itu Rashdan Yusof. Beliau hadir sendiri ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya dan dilaporkan telah pun disoal siasat selama kira-kira 3 jam. Jadi katanya maklumat yang saya ada disokong oleh dokumen tertentu. Saya serahkan pada SPRM untuk menyiasat perkara itu. Katanya seperti bagaimana yang dipetik oleh Free Malaysia Today, saudara. Rashdan berusia 55 tahun menafikan dirinya ada kaitan dengan mana-mana parti politik. Ya, saudara? Itulah semalam, kemarin dan 3-4 hari lepas kononnya mereka menafikan tak ada. Tapi apabila Rashdan menghantar segala bukti pada SPRM, saya yakin tentulah SPRM akan membuka kertas siasatan. Tunggulah. Masing-masing tak nak mengaku dan sebagainya. Begitu juga saudara, hari ini yang Berhormat Perdana Menteri menafikan sekeras-kerasnya bahawa adanya dakwaan bahawa pimpinan PAS ada berunding. Kononnya katanya ada wakil daripada kerajaan yang menawarkan parti itu untuk bekerjasama dengan kerajaan perpaduan. Menurut Perdana Menteri, beliau sama sekali tidak dimaklumkan berhubung perkara itu. Malahan ia tidak pernah dibincangkan pada peringkat pimpinan tertinggi kerajaan antara Pakatan Harapan atau Barisan Nasional. Dan kata Sri Anwar Ibrahim, saya tidak dimaklumkan. Saya tidak tahu sama sekali. Tidak daripada saya dan pemimpin kerajaan. Nak cakap macam mana? Bila mereka mengatakan bahawa Perdana Anwar Ibrahim
berunding dengan PAS untuk bawa PAS masuk dalam kerajaan Pakatan Harapan. Tak ada. Sedangkan hari Sabtu yang lalu, Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa ada tawaran daripada kerajaan untuk PAS bekerjasama dengan kerajaan perpaduan. Jadi katanya, kata Tan Sri Hadi, dia kata dakwaan itu dibuat kerana PH, Pakatan Harapan khususnya PKR, menyedari kedudukannya tidak kukuh. Apatah lagi jumlah kerusi Melayu parti berkenaan tidak sebanyak PAS. Hebatlah kenyataannya, saudara. Jadi itu keadaan, saudara, mereka mendakwa yang bukan-bukan. Tetapi bagaimanapun, saya juga melihat ada dalam media sosial, kiriman dan kenyataan daripada mantan Ketua Pemuda PAS, Saudara Khairil. Beliau mengatakan bahawa ada rundingan dengan Lim Kit Siang, katanya. Pula dah. Bila masa pula Kit Siang berada dalam kerajaan dengan kerajaan perpaduan, dia telah pun bersara dari politik. Dan katanya rundingan itu dibuat cerita awal dulu masa nak tubuh kerajaan. Jadi inilah kita seolah-olah nak menegakkan benang basah. Itu cerita sebelum tubuh kerajaan. Masa nak tubuh kerajaan, kamu semua tak nak bersetuju. Duli Yang Muhammadiyah, Sri Paduka Baginda Tuan Agong telah pun menitahkan agar dibentuk sebuah kerajaan antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Jadi pimpinan daripada Perikatan Nasional tak mahu. Jadi akhirnya disarankan agar UMNO bersama dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan dengan bermodalkan 82 kursi dan 30 kursi dari Barisan Nasional, 112. Maka lepas itu masuklah pimpinan daripada parti-parti dari Sarawak, dan hingga saat ini terdapat 148 ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan. Sebab itu saya melihat kenyataan Saudara Hisham Jalil. Agak menarik juga saya kata Hisham Jalil, menurut Haji Hadi, dia sedia. Pula dah sedia jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dia minat untuk masuk kerajaan. Kerana katanya, dia kata ramai orang datang berjumpa dia, menawarkan untuk masuk kerajaan. Namun, kata Perdana Menteri, tak ada. Dia tak ada jemputan pun kepada PAS untuk masuk kerajaan. Jadi dulu, selepas PRU 15, Saudara Hisham Jalil pernah mencadangkan supaya Perikatan Nasional, Muhyiddin dan Tan Sri Haji Hadi berbincang dengan Anwar Ibrahim untuk bentuk kerajaan. Kerana waktu itu UMNO, Barisan Nasional bersifat kita lebih, okey, kita dah kalah, kita nak jadi pembangkang. Tapi kerana kesombongan mereka menolak untuk bentuk kerajaan. Dan akhirnya UMNO, Barisan Nasional pula terpaksa membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan. Dan semua orang tahu ini tentang kesan daripada titah dan juga saranan Duli Yang Muhammadiyah Tuan Agong. Jadi sebab jika tiada kerajaan, macam mana nak dibentuk suasana negara ini? Waktu itu keadaan tergantung. Waktu itu mereka sombong. Tapi hari ini, kata Syam Jalil, tiba-tiba saja Haji Hadi minat nak masuk dalam kerajaan pula. Mungkin, katanya, mungkin kerana mereka tidak tahan lagi untuk menjadi pembangkang. Dan takut kes-kes mereka dibuka dan mereka menjadi kluster mahkamah. Sebagaimana yang sering saya katakan, teman-teman, pimpinan daripada Perikatan Nasional, mungkin mereka sudah gelisah sekarang. Kerana satu persatu kertas siasatan telah pun dibuka. Sebab itu saya katakan mereka menyesal. Seandainya waktu Duli Yang Muhammadiyah Tuan Agong menyarankan dibentuk kerajaan antara Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, saudara, maka tentulah waktu itu tak adalah timbul cerita-cerita yang terdedah hari ini. Tentulah mereka berada dalam kerajaan, tapi hari ini segala-galanya dah terdedah. Maklum sajalah saudara. Saudara Robiah Hussein dia kata PAS takut jadi kluster mahkamah. Tak tahulah, saya tak boleh kata apa saudara. Tapi saya melihat itu keadaannya. Mereka kadang-kadang bercakap sembrono. Lihat sendiri saudara macam mana akhirnya hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menyelar sikap keceluparan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Jadi Anwar Ibrahim membidas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang mendakwa katanya Pulau Pinang masih hak Kedah. Jadi sepatutnya kata Anwar Ibrahim, beliau selaku Menteri Besar perlulah memahami perlembagaan dan tentang apa-apa yang terikat dengan aspek perundangan. Setiap pemimpin perlu menghormati perjanjian perlembagaan yang telah pun diperkenankan oleh semua raja-raja Melayu termasuk Sultan Kedah dalam isu berkenaan. Ya, kadang-kadang katanya Anwar Ibrahim kata bila seorang pemimpin berucap, jadi dia kena fahamlah perlembagaan. Dia kena faham
apa itu perjanjian. Walaupun ada perjanjian 300 tahun dulu ke 1000 tahun dulu ke, itu bukan persoalannya. Soalnya mesti menghormati setiap setiap perjanjian. Kalau nak berucap dari segi sandiwara politik, sedap dari Sayyidina Ibrahim. Bidahnya Menti Besar Kedah, dia kata, kalau nak berucap dari segi sandiwara politik, itu soal lain. Tetapi sebagai seorang Menti Besar, Sayyidina Ibrahim kata, saya fikir wajarlah beliau terikat dengan perundangan. Ini kerana semalam Datuk Seri Sanusi mendakwa Kedah dan Pulau Pinang tidak ada sempadan kerana Pulau Pinang masih hak Kedah. Ini yang diulang-ulang sekadar. Itu kadang saya saudara Osman, peninglah rakyat kalau begini sikap pemimpin. Mereka kerja tak serius. Aduhai Ramzul, dia kata, aduhai abah kau, konon suci lagi bersih. Sombong pula tu. Bila nak suruh bergabung tak ada. Sekarang tanggunglah sendiri. Dan saudara, saya melihat kadang-kadang saya bersimpati juga dengan pimpinan daripada PAS. Kerana mereka dalam pilihan raya lepas mereka mendapat kursi agak banyak. Saudara, dalam beberapa hari, tapi sejak ke belakang inilah 3-4 hari ini nampaknya mereka seolah menyesal. Sebab itu terdengar macam-macam kenyataan. Kenyataan pemimpin tinggi PAS seolah-olah ini Perikatan Pakatan Harapan tengending-ngending nak membentuk kerajaan bersama dengan mereka dan sebagainya. Saya melihat ya. Tapi bagaimanapun, lepas dia membuat kenyataan itu, Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO terus menempelak. Kerana bagi Datuk Seri Zahid Hamidi, dia tak payah mimpi lah benda begitu. Jadi soal sekarang, apakah PAS sudah menyesal? Jadi sekarang ni saya nampaklah bahawa seolah ada macam usaha untuk memecah belahkan antara UMNO dengan Pakatan Harapan, yang saya yakin tidak akan berjaya. Saya melihat ada macam-macam propaganda yang ditulis tentang kononnya hubungan UMNO dengan keadilan dalam keadaan yang retak menanti belah. Sedangkan hari ini, saudara, pimpinan media sosial, pimpinan penerangan UMNO dan keadilan, hari ini mereka berada di Semenyih, saudara, untuk melakarkan perancangan untuk menghadapi musim pilihan raya. Tak ada apa pun antara pimpinan UMNO, pimpinan Parti Keadilan dalam Pakatan Harapan ni, saya nampak semakin terjalin kukuh. Malahan ibu pejabat kerajaan, ibu pejabat parti-parti perpaduan yang dianggotai oleh sejumlah 19 buah parti, itu berada di tingkat 36. Saya bila pergi ke tingkat 36 dalam 3-4 hari lepas, saya sedih kerana itulah tingkat 36 itulah yang diubah suai oleh Presiden UMNO dan UMNO untuk dijadikan sebagai ibu pejabat sekretariat kepada Muafakat Nasional dahulu. Sedih saya tengok saudara, meja, bilik mesyuarat, lengkap selengkap-lengkapnya. Seluruh tingkat 36 di Menara UMNO saudara, dikhususkan untuk Muafakat Nasional. Tapi hari ini telah beralih daripada Muafakat Nasional kepada Sekretariat Perpaduan. Nak buat macam mana? Show must go on. Kehidupan mesti diteruskan. Jadi bila UMNO menjalin hubungan dengan parti-parti dalam perpaduan, Pakatan Harapan, bersama-sama juga daripada Sabah dan Sarawak, maka terbentuklah parti-parti ini dalam satu ikatan sekretariatnya di tingkat 36. Tak ada lagi dah. Sebab itu yang amat berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, dia kata PAS tak payah nak mimpi lah. Saudara Abang Pasrat, kalau ujian lesen di JPJ 42 markah dikira lulus. Itu yang PAS menyesal tu. Betul saudara. Mungkinlah mereka menyesal. Saya tak mau nak maki hamun, tidak. Tapi cuba kita fikirkan sebagai seorang orang biasa. Saya yakin kalau kita pun berada dalam kedudukan PAS mungkin waktu itu. Tapi nak buat macam mana? Dan sebab itu sekarang ini saudara, sudah pun kabarnya ada bibit-bibit perpecahan di kalangan pimpinan PAS dengan parti PBM. Sebab itu ada jamuan Majlis Hari Raya, Presiden PAS tak hadir. Ada juga majlis-majlis yang diatur oleh PBM. Ada juga pimpinan PAS tak hadir. Dan saudara lihat sendiri waktu perbicaraan Tan Sri Muhyiddin hari pertama semalam, saudara, tak ada pun kita lihat. Tak ada seorang pun sebagai gagasan bersama dalam Perikatan Nasional yang hadir memberi sokongan.
malahan mereka sudah seriau. Saya yakin pimpinan PAS juga sudah seriau apakah dalam menghadapi musim-musim pilihan raya nanti PAS boleh bertahan dengan isu-isu yang akan terbongkar satu demi satu. Bagaimana PAS mahu menghadapi suasana itu, persepsi rakyat apabila PAS dilihat bersekongkol dengan pimpinan-pimpinan yang semakin terdedah korupsinya. Saudara Edi Tahir pakai salah spek tu. Orang pakai spek mata, dia pakai spek dada. Edi Tahir. Dan banyak orang bertanya pada saya, masih lagi didengungkan saudara, masih lagi cakap tentang DAP. Benci sangatlah mereka pada DAP. Saya tengok ada juga media sosial yang dipimpin atau ditaja oleh pimpinan daripada Perikatan Nasional ataupun pembangkang saudara, yang menyalahkan UMNO bersetuju untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan, di mana dalamnya terdapat adanya parti DAP. Jadi benci sangat mereka lah. Saya tak ambil kisahlah soal kebencian anda. Tetapi saudara, kalaulah pada pilihan raya umum 15 dulu, semua orang Melayu memberi undi pada UMNO Barisan Nasional. Jadi tidak nampak, tidak ada keperluan pun UMNO Barisan Nasional bekerjasama. Tapi ini keadaannya saudara, nak salahkan siapa? Rakyat sudah buat pilihan. Hari ini bila UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan, ramai pula orang Melayu yang marah. Dulu masa pilihan raya dulu, anda juga yang tak setuju dengan UMNO. Hari ini marah. Saya lihat sekarang ni, kiri kanan semua salah UMNO. Dan tentulah serangan itu diajukan kepada Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya nak ingat kepada anda bahawa mereka sekarang ni sedang membina persepsi buruk terhadap kerajaan perpaduan dengan serangan terhadap Datuk Seri Zahid Hamidi. Tapi saudara jangan lupa, saya melihat pola-pola politik yang ada hari ini sebagaimana sejak pilihan raya yang ke-13 dulu. Pada pilihan raya yang ke-13, serangan para pembangkang adalah kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Abdullah Badawi. Jadi kambing hitamnya tentulah Khairi Jamaluddin yang dianggap sebagai budak tingkat 4 yang dilihat menguasai Perdana Menteri. Usai pilihan raya itu apabila UMNO Barisan Nasional hilang penguasaan 2/3 dan Tun Abdullah meletak jawatan dipimpin oleh Dr. Najib dalam menghadapi pilihan raya yang ke-14. Selama 5 tahun mereka membina kebencian yang teramat. Itu yang saya katakan sebagai Najib sentrik. Pilihan raya 13 Abdullah Badawi sentrik. Pilihan raya ke-14 Najib sentrik. Habis teruk seteruk-teruknya. Ramai pula yang percaya dan sebagainya dengan dongengan, dengan apa saja serangan pembangkang terhadap Dr. Najib. Tapi hari ini dah lain pula jadinya. Bersimpati pula Dr. Najib, walaupun pemimpin begitu, pemimpin yang baik dan sebagainya. Dah saya nampak apa benda lah diorang ni. Saya habis saja UMNO Barisan Nasional tumbang. Cuma dapat 79 kursi. Ini cerita benar saudara. Jadi Najib sentrik selesai. Bila menghadapi pilihan raya yang ke-15, mereka mengalihkan daripada Najib sentrik kepada Zahid Hamidi sentrik. Segala-galanya ditentang habis-habisan. Benda yang masih dalam pembicaraan pun dikatakan bahawa itulah maka ada prospek kononnya persepsinya adanya mak sapu, mak sakau, Ponorogo, macam-macam saja. Akhirnya rakyat terpengaruh dan mengundi pembangkang. UMNO Barisan Nasional tumbang dengan cuma mendapat 30 kursi Barisan Nasional dan UMNO cuma ada 26 kursi. Dan lanjutan itu masih diteruskan lagi. Masih lagi Najib Abdul Zahid sentrik ini berlarutan. Sebab mereka tak peduli pun. Sedangkan bila kita mengadakan hubungan dengan Pakatan Harapan, mereka marah. Kalaulah waktu itu UMNO Barisan Nasional masih lagi kekal dengan keputusan untuk menjadi pembangkang, tak boleh tubuh kerajaan, UMNO juga dipersalahkan. Saya, kiri kanan. Tapi jangan lupa saya, hari ini mereka sedang membina kebencian yang teramat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selamat sepana, terima kasih. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini sedang diserang habis-habisan. Segala ucapan dia, minyak turunlah, ekonomi baik sebagainya, sekarang ni diserang habis-habisan. Saya katakan, masih lagi baru 5-6 bulan beliau memerintah ataupun mentadbir negara. Tentulah tidak mempunyai tongkat sakti. Oleh katakan, tiap-tiap malam saya menyatakan, mana mungkin
seorang manusia bernama Anwar Ibrahim dapat merubah pola negara ini dalam tempoh 5-6 bulan. Tapi perlahan-lahan dan jelas dan nyata pada saya, beliau sedang mengusahakan untuk membantras kegiatan korupsi yang mengakibatkan berlakunya ketirisan dalam kepimpinan negara. Itu yang paling penting sedang dilakukan oleh beliau. Di samping itu, cuma semalam saya dah cakap, kekhawatiran saya kalaulah saranan beliau tidak disantuni oleh kaki tangan kerajaan sebagai pelaksana dasar. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama anggota kabinetnya adalah sebagai pembuat dasar. Itu keadaannya. Saudara Azizul Abdul Hamid bagi ruanglah pada Yang Perdana Menteri dan kerajaan berpada untuk uruskan negara dengan baik dan jujur. Saudara Azizul, itu gambarannya sekarang mereka serang. Tapi bagaimanapun saya nampak salah orang lah kalau mereka menyerang Anwar Ibrahim tu. Saya kata salah orang sebab dia bukan satu orang yang mudah terperangkap ataupun terbawa dengan sebarang cacian, maki hamun dan segala umpat keji. Dia tak pandang pun. Jadi orang kata buat perabi hari liu je. Selamat sepandang betul lah, sepatutnya santunan rakyat yang terbaik. Itu keadaannya. Saya merasakan ini keadaan yang saya beri gambaran supaya kita faham saja. Sebab itu bila sahaja UMNO Barisan Nasional bersama dengan Kerajaan Perpaduan yang ditaji bagai narak adalah Zaid Hamidi. Saya pun heran. Kemana pula dari segi logikanya? Sebenar-benarnya selalu saya katakan ini adalah dendam mereka kerana manusia bernama Zaid Hamidi selalu merubah hasrat mereka dari segi politik. Dulu Datuk Seri Dr. Mahathir mahu supaya ahli Parlimen UMNO menyertai PBM, ya, saudara, Parti Bersatu yang dipimpin oleh beliau bersama dengan Tan Sri Mohidin dan apa semua, minta supaya semua ahli Parlimen masuk menyertai PBM. Saya kata no, tak jadi, tak boleh. Setelah seramai 79 orang, walaupun 16 orang dah menyeberang, baki lagi daripada 79 tu dan 16 dah masuk, bermakna tinggal lagi 63 orang. Dan saya kata no, dia tidak akan membawa masuk ahli Parlimen daripada UMNO Barisan Nasional menyeberangi PBM. Itu mendatangkan kemarahan. 2-3 hari kemudian minta lagi pertemuan, adakan pertemuan, dan minta pula kali ini dia kata bawalah semua ahli UMNO menyertai PBM sebagaimana beliau mewujudkan UMNO baru dahulu. Lagi dah Datuk Zahid tak nak terima. Jadi bila beliau tak terima, maka 10 hari lepas itu, maka beliau pun dihadapkan ke mahkamah dengan pelbagai tuduhan sampai 87 tuduhan. Kita geleng kepala. Takkan 2-3 kesalahan, 87 tuduhan, saudara. Tapi tak apalah. Sebab itu saya mengatakan waktu itu mereka amat marah kerana Datuk Seri Zaid Hamidi menggagalkan harapan untuk melihat kekuatan Parti Peribumi Bersatu itu hebat dengan sokongan ahli Parlimen yang ramai. Saya kerana ketika itu PBM cuma ada 13 kursi saja. Itulah kebencian mereka yang teramat pada Datuk Seri Zaid Hamidi. Maka beliau diserang. Kerana beliau bukan kerana Zaid Hamidi, kerana beliau adalah Presiden UMNO. Dia tidak akan mengkhianati pada UMNO. Kemudian bila berlaku pilihan raya yang ke-15, saudara, UMNO sekali lagi tewas, kita terima dengan hati terbuka, tak ada masalah. Ini demokrasi, rakyat buat pilihan, tak mau UMNO dengan Barisan Nasional, kita dapat 30 kursi saja. Dan mereka bercita-cita nak mengambil alih. Sedangkan waktu itu Parti Pakatan Perpaduan, Pakatan Harapan mendapat 82 kursi. Dan seandainya waktu itu Datuk Seri Zaid Hamidi bersetuju dengan saranan mereka, sebab orang kita dah ada dah, saudara. Ini kaki-kaki penyamun penyakau ni dah menyeberang, kononnya bawa SD dan sebagainya. Datuk Seri Zaid Hamidi lah orang yang bertanggungjawab memberitahu ke istana bahawa SD ataupun akuan bersumpah tu tak boleh pakai kerana adanya perjanjian ataupun adanya akta anti lompat. Saudara, dia kata 10 kali pekan gangguan, tak apalah sudah naik begitulah. Bila saya beri pencerahan ni banyak gangguannya. Jadi bila ini berlaku, kebencian, marah, bukan dengki saya tak merasakan itu sebagai satu rasa perasaan dengki, bukan hasad mereka, tetapi mereka benci dan marah kerana orang yang bertanggungjawab tidak merealisasikan impian dan harapan mereka untuk berada di anjung kuasa di Seri Perdana. Itulah sebabnya Zaid Hamidi diserang habis-habisan sampai saat ini, saudara. Jadi sebab itu Datuk Zaid kata, saudara Bismarck, dia kata naratif yang merapu. Merapu benar, saya tunjukkan bukti saya. Saya buat naratif ni, apakah salah saya punya naratif? Ini cerita dia, saudara Bismarck. Kita jangan menolak ni realiti.
Saya kata, no, naratif yang merapu. Merapu, benar. Apabila Zahid Hamidi menolak, menarik balik semua. Kita sebab waktu itu 12 orang ahli-ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO telah pun menandatangani akuan bersumpah menyokong agar Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Ini sebab itu mereka marah dan benci pada beliau. Saudara, dan sampai saat ini masih lagi dimaki hamun. Seandainya Datuk Seri Hamidi bersetuju dengan mereka, tentulah mereka akan menyanjung bagian Arab. Seandainya Datuk Seri Hamidi setuju bawa semua 79 ahli Parlimen Barisan Nasional dulu bersama dengan Dr. Mahathir membentuk kerajaan bawah Pakatan masa itu Pakatan Harapan dulu. Setara pilihan raya yang ke-14. Saya rasa Datuk Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri lah waktu itu. Tak ada pun tuduhan dan tentulah beliau akan dipuja dan diagung-agungkan. Tapi kerana menggagalkan impian mereka, marah. Begitu juga bila berlaku langkah Sheraton 2 pun tak jadi, lagi marah. Itu keadaannya, saudara. Saya bukan nak soal apa yang berlaku di mahkamah, tunggulah. Kita tunggu apa perbicaraan di mahkamah. Itu keadaannya, saudara. Saudara Wisma, dia kata ahli-ahli UMNO tak ada say ke? Jangan merepek. Tak ada siapa benda takkan ahli UMNO nak ikut sokong sana. Ahli-ahli UMNO akur dengan keputusan Majlis Tinggi. Kita keputusan apa pun dibuat oleh UMNO mengikut Majlis Tinggi. Apa-apa pun mesyuarat Majlis Tinggi. Bukan orang manusia nama Zahid Hamidi seorang saja. Tapi yang diserang Zahid Hamidi seorang. Saudara Bismarck, saya minta maaf lah. Saudara, kadang-kadang saudara pun merapu juga, saudara. Itu keadaannya, saudara. Dan hari ini, saudara, ceritanya nak masuk balik. Nak masuk balik. Nak bersama kononnya. Kononnya lah. Bagi saya, itu hanyalah, saya ingat. Bagi saya lah, pandangan. Ini pandangan saya, saudara. Ini pandangan saya bahawa mereka cuba untuk mengganggu-gugat keharmonian hubungan antara UMNO khususnya dengan Pakatan Harapan. Sebab itu bila menyatakan bahawa ini adalah kerana hari ini saya terkejutlah sebab mantan Ketua Pemuda dia mengatakan bahawa pertemuan orang yang bertanggungjawab mengundang PAS menyertai kerajaan perpaduan Pakatan Harapan itu adalah Lim Kit Siang. Saya tengok apa hal pula. Macam mana Lim Kit Siang boleh mengundang? Apakah beliau punya otoriti? Sebab itu disangkal oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini hubungan antara UMNO dengan Pakatan Harapan semakin mantap. Hari ini sudah pun ada satu pertemuan, satu perbincangan di kalangan cyber trooper, penerangan UMNO, Pakatan Harapan di Semenyih. Kita tunggulah saudara. Semenyih Resort tak silap saya. Dan katanya kehadiran lebih 400 orang dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi turut hadir. Saya tak mau nak tuduh saudara. Saya bukan orangnya yang memaki hamun pemimpin, tidak. Kadang-kadang saya bersimpati saudara. Apa yang berlaku saya tengok bila pemimpin kita dibawa ke muka pengadilan, saya bersimpati juga. Akan tetapi, mampukah kita menafikan apabila kertas siasatan dan telah pun dibawa ke mahkamah. Ini bukan satu orang. Tan Sri Muhyiddin, keluarga dia dan saya dikabarkan ada lagi yang akan dibawa ke depan. Tak apalah, saya dah Saudara Samsudin, mereka nak merapu semua, dia pun nak tuduh, saya tuduhlah, saya tak marah saudara. Tapi saya tidak suka bercakap bohong. Ini kata jilatlah DAP. Bila masa kita menjilat DAP? Ini masalahnya. Mereka cuba menafikan, mewujudkan naratif seolah-olah UMNO ni menjilat DAP. UMNO ni memuja DAP. Apa bendanya? Bila masa pula DAP bertanding di kawasan Luar Bandar? Bila masanya DAP akan bertanding di kawasan mereka. Dalam pilihan raya negeri nanti, DAP pasti akan bertanding di kawasan Petaling Jaya, di Pulau Pinang khususnya, di Bandar Seremban. Saudara, mereka tak akan masuk untuk bertanding di kawasan Pendang ke? Tak ada. Paling-paling tidak pun mungkin di Alor Star ataupun di Sungai Petani. Tapi di Pulau Pinang ramailah. Sebab di situ pola pengundinya bukan Melayu begitu ramai. Tapi apakah UMNO akan bertanding di situ? Saya dah cakap semalam dia beritahu dulu pasal kita. Ya sekarang ni dalam keadaan menong. Tengah menong semenong-menongnya adalah pimpinan daripada MCA dengan MIC. Jadi anda nak jadi jurucakap pada MCA MIC buat apa? Berapa lama? 60 tahun kita memikul mereka. Akhirnya ternyata mereka gagal menyantuni warga keturunan bukan Melayu. Kena ingat, waktu Barisan Nasional Perikatan diasaskan,
kita mewujudkan pembagian kuasa. Kalau di kerajaan ada pembagian kuasa antara eksekutif, legislatif dan judisiari. Dari segi percantuman politiknya, kita juga merangkumi pembagian kuasa. Majoriti yang mana kawasan Melayu, Melayu bertanding. Majoriti kawasan India adalah memang walaupun bukan sepenuhnya majoriti, tapi masih lagi diberi kesempatan macam di Sungai Siput, di Tapah dan sebagainya bagi MIC bertanding. Bagi kawasan yang ada pengundi majoritinya warga keturunan Cina, bagi pada MCA. Tapi MCA gagal. Nak buat macam mana? Kita harus meneruskan perkongsian kuasa untuk membentuk sebuah negara yang stabil. Saudara, takkan kita nak tengok lagi, nak melihat lagi berlaku kekecohan, perbalahan kaum di negara ini. Kita mahu menyantuni supaya negara kita ini aman tentram. Sebab MCA gagal. 2 kursi yang ditanding pun kuasa kursi kawasan datang daripada majoriti pengundi Melayu. Semua kawasan majoriti bukan Melayu dimenangi oleh DAP. Kita tidak mengatakan parti DAP itu sebagai parti Cina, tidak. Tetapi DAP berjaya mengambil tempat yang selama ini diwujudkan untuk MCA. Begitu juga dengan gerakan. Kita juga bagi peluang pada gerakan untuk bertanding kawasan-kawasan, tapi mereka gagal. Bila dah gagal, takkan nak salah pada UMNO. Jadi itu gambaran yang saya harap supaya kita faham. Bila masa UMNO menjilat DAP, bagi kita sekarang ni, kalau ternyata DAP mampu memperolehi sokongan daripada masyarakat atau keturunan bukan Melayu, khususnya warga Cina, maka kita kena terima hakikat saya. Bahawa mereka semua duduk bersama kita dalam perkongsian kuasa. Bukan nak jilat-menjilat. Untuk membina sebuah negara maju ke depan dan tidak ada berlaku perbalahan kaum. Jadi bila anda mewujudkan politik yang sebegini, membenci sana, membenci sini, anda mewujudkan suasana politik perpecahan kaum. Ini yang paling ditakuti oleh almarhum Tun Razak dulu. Kesan berlakunya kejadian 13 Mei. Sebab itu beliau, Allahyarham, almarhum Tun Razak menyantuni warga daripada gerakan pun ajak masuk sama. Kerana waktu itu gerakan memenangi Pulau Pinang, saudara. DAP tak silap saya waktu itu cuma menang dalam 12 kursi saja. Pun begitu. Saudara, MCA masih lagi mendapat sokongan daripada beberapa kawasan daripada pengundi yang berketurunan bukan Melayu. Tapi hari ini, nil. Nak marah pada siapa? Bukan kita nak menjilat. Itu keadaannya, saudara. Saya harap anda bertenang. Kita tunggu besok ada berita-berita lagi yang boleh kita ulas tentang apa yang akan berlaku. Saudara, sebab ahli perniagaan sebut telah pun pergi bertemu dengan SPRM, minta supaya kertas siasatan dibuka bahawa adanya parti politik yang menerima dana politik daripada syarikat perjudian. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.